Barang siapalah dekat luar studio ni. Berat pula tu. Ada 2 kotak ni. Satu atas, satu bawah. Siapa punya? Masita. Nama cikgu Masita. Irfan, Cikgu. Cikgu tu. Dah sampai. Ya. Cikgu ada pesan apa ni? Oh, cikgu pesan susu kambing. Susu Dah kambing. sampai dah. Bila cikgu pesan? 2 hari lepas. Cepat ni dah sampai dah. Sekarang kan adanya internet benda segalanya di ujung jari. Kejap cikgu. Internet benda tu apa? Nak tahu? Tak tahu? Jom masuk kelas cikgu. Jom. Kat sana cikgu. Jom. Nah, ni susu kambing ni berat cikgu, berat ni. Mudah pecah yang ni. Hai murid-murid, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Slot Menengah Atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda hari ini, Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita akan fokuskan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 5. Dan untuk itu kita bawakan seorang guru yang istimewa, cukup banyak pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Masita Leman dari SMK Alam Megah Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Irfan apa khabar? Saya Cikgu, sebab lepas dah minum susu kambing ni lagi sihat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Nur Ziana Yuf dari SMK Dato' Ibrahim Yaakob, Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod hari ini, Bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi Cikgu, apakah topik yang akan kita bincangkan? Tetapi sebelum itu, pastinya kita juga ada murid-murid dari dalam talian. Apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan Cikgu. Baiklah, bersama-sama cikgu di studio hari ini ialah Nurhuda Syazwani binti Ahmad Kamarudin dari SMK Alam Megah. Nak panggil apa ni? Panjang namanya. Silakan, nama pendek. Nama panggilan. Nampak tu? Tak nampak. Jauh sikit, belakang sikit boleh? Huda. Huda. Okey, Baiklah, okey. kita panggil Dia Huda. pun terkejut, dia tak nampak. Kita lagi terkejut kat sini. Baiklah, Baik, yang kedua seterusnya ada siapa, Cikgu? kita perkenalkan Siti Ruzana Afika binti Khairul Musnan dari Sambestari. Mana? Nama manjanya apa? Boleh tunjuk sikit? Zana. Kita panggil Zana. Okey. Baiklah, seterusnya. Yang ketiga. Nur Husnina Syamimi binti Zamri dari SMK USJ 8. Nama manjanya? Nama manjanya? Nina. Okey, yang Baiklah, keempat, yang Cikgu. keempat, Nur Alia Husnul Nisa binti Mat Ali dari SMK Darul Ihsan. Nak panggil apa tu? Boleh angkat sikit, Abang pernah tengok? Ya, Alia. Baiklah, Okey. kita ada bersama kita Huda, Zana, Nina dan Alia. Ada 4 kuntung bunga. Termasuk cikgu ada 5 lah. Ya. Okey, hari ini kita akan sama-sama pelajari Bahasa Melayu tingkatan 5 dengan topiknya impak internet benda dalam industri. Jadi apakah ia cikgu? Internet benda? Baiklah, Silakan. terima kasih Irfan. Baiklah, kita lihat ya. Impak internet benda dalam industri ya. Internet benda, realiti industri digital. Sebagaimana kita tahu Irfan, kemajuan dalam perkembangan rangkaian internet dan teknologi pintar di seluruh dunia membawa kesan yang amat besar terhadap kehidupan dan memudah kehidupan harian kita. Betul tak? Dengan adanya internet, berlakulah pendigitalan dalam industri. Ini yang dikatakan sebagai internet benda. Kita nak khususkan kepada internet benda. Baiklah. Apa itu internet benda? Irfan tanya cikgu tadi kan? Cikgu jelaskan. Internet benda merujuk pada semua peranti elektronik yang berkomunikasi sesama sendiri melalui internet. Peranti elektronik yang mengaplikasikan internet benda inilah dikenali sebagai peranti pintar. Okey, maksudnya cikgu, peranti yang kita ada sekarang ni, contohnya telefon bimbit saya, itu dikira sebagai internet benda lah. Betul. Tepat Bijaklah Irfan. Baiklah, cikgu pun yakin murid-murid di luar sana juga sudah memahami apakah itu internet benda. Baiklah, kita teruskan. Bagaimanakah internet benda ini berfungsi? Sebenarnya, internet benda ini berfungsi melalui menggunakan apa-apa peranti. Boleh digunakan oleh sesiapa juga dengan menggunakan untuk sebarang perkhidmatan atau sebarang perniagaan, menggunakan pelbagai rangkaian atau jaringan dan di mana-mana sahaja kita boleh gunakan internet benda dan pada bila-bila masa. Baiklah, seterusnya.
melalui internet benda, sebenarnya Ifan, ya, murid-murid di luar sana yang sedang menonton Didik TV, penggunaan pengesan atau sensor pada peranti membolehkan perkongsian data atau pelbagai bentuk interaksi berlaku. Apabila menyebut interaksi, Irfan, ya, murid-murid yang bersama dengan cikgu dan juga di rumah, sebenarnya apa interaksi yang berlaku? Interaksi yang berlaku ialah antara manusia dengan benda. Okey, kemudian benda dengan manusia dan benda dengan benda. Macam mana tu? Kalau manusia dengan benda, macam bila Ifan sedang menggunakan telefon pintar, Ifan. Maknanya Ifan sedang berinteraksi dengan benda. Dengan benda, dengan telefon pintar. Ya. Kemudian kalau kita mendapat sesuatu data, katalah kita lihat paparan berita, carta, kita mendapatkan maklumat daripada benda. Maksudnya maklumat itu benda kepada manusia. Ya. Dan akhir sekali interaksi antara benda dengan itu benda. Macam mana pula cikgu? Selalunya ada buat beli belah kan. Selalu juga. Kan. Selalunya bila kita nak pembayaran, kita tak bawa wang tunai. Betul. Kita bawa kad debit, saja. Jadi berlakulah transaksi antara benda dengan benda. Jadi itulah dia internet benda. Baiklah, murid-murid sekalian, dah tahu kan? Nak mintalah contoh internet benda. Agak-agak murid kita tahu tak, Ifan, apa itu Saya rasa internet mereka benda? tahu Boleh lah, bagi cikgu. contoh tak agak-agaknya tu? Kan kita tanyalah murid kita, Boleh, siapa cikgu. nak cuba berikan contoh internet benda? Angkat tangan. Siapa? Semua angkat tangan. Semua. Okey, baiklah. Cikgu pilih seorang. Siapa? Cikgu nak pilih. Cikgu nak pilih Nina. Silakan Nina. Contoh internet benda. Contoh internet benda adalah rumah pintar, cikgu. Oh, rumah pintar. Awak ada rumah pintar ke? Tak ada. Baik, InsyaAllah kita doakan satu hari nanti Satu hari ada. nanti kan. Siapa pula nak cuba berikan contoh internet benda? Selain rumah pintar, apa lagi? Huda. Contohnya adalah tempat letak kereta pintar, cikgu. Oh, tempat Tempat letak letak kereta pintar? Parkir pintar, Oh, Irfan. parkir pintar. Yang selalu ada dekat pusat beli belah, betul tak? Okey, bagus. Baiklah, kita nak dengar contoh dari Zana pula. Zana, contoh internet benda. Contoh saya mudah-mudah je. Contohnya telefon pintar. Yang kita selalu guna, setiap hari guna. Kita guna, betul. Ya, terima kasih Zana. Dan akhir sekali, kita nak tanya Siapa? Alia. Alia. Ya. Jangan awak terlepas ya, tak terlepas tau. Cuba beritahu apa itu internet benda. Apa itu contoh internet benda? Contoh yang saya dapat daripada pencarian saya di internet adalah jam tangan pintar, cikgu. Jam tangan pintar. Okey. Oh, baguslah. Maknanya murid kita fahamlah internet benda ni. Betul, cikgu. Betul. Baiklah, mereka dapat menyatakan contoh. Kena bagi mata pelajaran lah, Mestilah Irfan. kena bagi cikgu. Dekat Irfan ni ada banyak bintang. Berapa bintang seorang cikgu? Okey, kita bagi seorang satu lah. Boleh. Seorang Okey. satu. Sementara Berikan Irfan bintang. lekatkan, cikgu berteruskan dulu. Baiklah, terima kasih ya Irfan. Jangan lupa tau, satu bintang untuk setiap murid cikgu ya. Boleh, tak ada masalah. Okey. Baiklah, setiap murid sudah memberikan contoh. Jadi cikgu nak berikan dalam bentuk grafik, gambar lah. Ya, image. Inilah dia Irfan, jam tangan pintar. Okey, yang ini merupakan telefon pintar ya. Kenapa dikatakan jam tangan pintar, Irfan? Sebab cikgu dia boleh, orang kata apa, hubungkan dengan telefon pintar dan juga boleh buat macam-macam benda. Itulah dikatakan segalanya di hujung jari. Baiklah. Seterusnya kita lihat parkir pintar yang tadi Huda cakap tadi tu, tempat meletak kenderaan. Betul. Pintar. Parkir pintar. Oh, maksudnya dia beritahu ada berapa kosong, berapa dah Ya, penuh. betul. Macam mana nak tahu apa yang mana yang kosong, Okey, mana kalau yang kosong warna hijau lampunya, kalau merah maksudnya dah ada kereta kat situ. memang biasa pergi biasa, beli belah selalu ni, sangat dah. kan. Baiklah, dan akhir sekali ialah rumah pintar. Okey, kenapa dikatakan sebagai rumah pintar? Sebab adanya aplikasi di telefon pintar kita yang boleh mengawal, contohnya mengawal suis lampu. Maknanya kita nak tutup lampu dah tak payah, kan kadang-kadang dah ngantuk kan, tak nak bangun dah, payahlah cikgu. bangun kan. Klik saja di telefon pintar. Terus dia tutup lampu. Tertutuplah lampu kita, terpadamlah lampu kita ya. Okey. Dan cikgu, kalau kita boleh kongsikan di depan Irfan sekarang ni adalah antara perkembangan teknologi cikgu. Kita melihat di sini, ini telefon yang lama. Cikgu ni tahu bila cikgu? Lama tu. Lama sangat Kalau kita
kita nak buat panggilan pun memang Cuba- kena angkat. cuba halo, cikgu. Hello. Halo. Berat cikgu. Dan lepas tu kita melihat di sini antara telefon pintar yang daripada usianya mungkin dah lebih 20 tahun yang ini, dan ini yang terbaru lah cikgu. Ya, betul. Jadi kita melihat antara perkembangan terkini bagi telefon pintar. Baiklah, terima kasih Ifan. Betul, cikgu hampir terlupa pula Kan? peranti-peranti yang kita bawa hari ini kan. Maknanya kita ni, zaman kita sekarang ni sengaja mengejar kemajuan. Betul, saya Dan setuju. berlaku kecanggihan teknologi dan internet benda itu sangat membantu dan memudahkan kehidupan manusia. Jadi Ifan, cikgu gembira hari ini kerana murid-murid cikgu belajar tentang internet benda. Pada masa yang sama, makin pintarlah murid-murid Makin cikgu. pintar mereka, Sebabnya cikgu. parkir pintar, rumah pintar, telefon pintar, semua pintar. Semua Termasuk pintar. mereka semua. Ya, betul. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen yang pertama ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Hello? Nak mula dah? Okey. Kalau macam tu kita teruskan kelas kita. Okey, bertemu kembali dalam Menengah Atas Didik TV KPM Bahasa Melayu Tingkatan 5. Kita sedang belajar berkenaan dengan internet benda bersama dengan Cikgu Masitah di sini. Jadi, untuk segmen kali ni Cikgu, apa pula diskusi kita? Dah ada orang bagi tahu tadi. Nak mula dah? Silakan. Baiklah, terima kasih Ifan. Kita nak teruskan dengan internet benda, segalanya di hujung jari ya. Baiklah Ifan. Kalau Ifan nampak dekat sini, kita ada drone. Drone, okey. Sebenarnya drone ini berfungsi untuk memantau hutan kita. Ya, maknanya kita dapat menjaga, mengawal supaya tidak berlakunya penebangan hutan secara tidak terkawal mahupun pembalakan haram. Jadi dengan adanya kemudahan internet benda, kita dapat melihat maklumat tentang keadaan hutan di negara kita. Taklah berlaku penggodolan hutan ya. Seterusnya, tadi kita dah bincang tentang internet benda berdasarkan peranti yang menghubungkan peranti dengan rumah. Kita katakan sebagai rumah pintar. Ya. Tadi kalau cikgu sebut peranti pintar ni, murid-murid kata, okey, rumah pintar ini maksudnya kalau kita nak kunci pagar, guna peranti sahaja. Nak kita nak Tutup tutup lampu ke, garaj, buka lampu buka ke. lampu kan. Jadi maknanya sekarang ni semuanya mudah, dan paling penting ialah Apa, cikgu? ciri-ciri keselamatan. Betul. Okey, dengan adanya penggunaan CCTV ataupun kita panggil litar tertutup, kamera litar tertutup ini, maknanya kita boleh memantau keadaan rumah kita dengan hanya melihat peranti yang ada di tangan kita. Maknanya cikgu, di mana jua kita berada, tak perlu risau dah. Iya betul, tak risau Tengok dah saja dekat sekarang. telefon, okey, rumah selamat, tak ada orang ceroboh, okey. Ya betul kan. Kalau nampak Irfan ambil perbarangan atau parcel cikgu depan pintu pun cikgu dah boleh nampak, Dah boleh nampak sekarang. dah. Cikgu terus buat panggilan. Irfan, letak balik parcel Letak balik cikgu jiran tu. susu kambing cikgu. Itu cikgu punya. Baiklah, kita teruskan Irfan. Okey. Seterusnya, dengan adanya internet benda juga, kita boleh membuat pesanan untuk mendapatkan khidmat. E-panggilan, maknanya kita nak ke sesuatu destinasi. Betul. Ke ya, kita nak pergi ke luar negara ke, kita hanya perlu membuat pesanan melalui e-panggilan, sama ada kita buat menggunakan telefon pintar ataupun menggunakan laptop Komputer kita, riba. komputer riba kita kan. Dekat sini ada cikgu bawakan komputer tablet dan komputer riba. Ya, Okey. maksudnya lebih mudahlah sekarang. Betul. Kalau tak boleh nak buat pesanan dekat telefon pintar, gunakan saja tablet ataupun laptop komputer riba kita ya. Baiklah, kita teruskan. Ni lagi senang, lagi seronok Irfan. tu, cikgu? Sebabnya dengan adanya internet benda ni, wah, macam cikgu lah. Macam cikgu Macam cikgu lah. Seronoknya kita dapat beli belah dengan gembira kerana tidak perlu pergi ke mana-mana, dengan hanya duduk di rumah sambil melihat aplikasi yang ada di telefon pintar, kita dapat membuat pesanan. Betul, cikgu. Kalau nak tengok wayang, bila Irfan nak belanja cikgu tengok wayang? Lepas ni saya kena buat pesanan dekat telefon pintar dulu. Ya. Lepas tu kita tengok wayang. Baiklah. Okey. Jadi kalau kita nak buat segalanya mudah, segalanya di hujung jari. Baiklah,
kita nak mintalah Irfan, murid kita kongsikan maklumat berkaitan internet benda melalui pembacaan luas mereka. Yang ini tugasannya cikgu telah berikan lebih awal supaya mereka membuat lebih banyak pembacaan, menambahkan pengetahuan tentang internet benda. Boleh, Jadi cikgu? apa kata kita minta mereka kongsikan bersama-sama kita hasil pembacaan mereka, kan? Siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsikan dengan cikgu? Okey, Nina, silakan dulu. Nina. Silakan Nina. Kongsikan kepada kami berkaitan dengan internet benda melalui pembacaan anda. Silakan. Baiklah cikgu, berdasarkan pembacaan luas yang saya lakukan, saya ada terjumpa di satu laman web iaitu Dewan Kosmik. Cikgu tahu tak, terdapat sesebuah masjid di negeri Perlis yang telah menggunakan kemudahan internet benda ini cikgu. Internet benda yang digunakan ialah masjid pintar cikgu. Masjid pintar ini digunakan untuk mengawal perangkat elektronik seperti suis, lampu, kipas, penghawa dingin dan perangkat elektronik yang lain. Dengan penggunaan masjid pintar ini cikgu, AJK masjid dapat membuat kerja dengan lebih mudah dan cepat kerana mereka dapat mengawal dan menutup suis-suis pada jarak yang jauh dan hanya dengan sekali klik je cikgu. Wah, Satu klik saja. Iya, betul. Dengan satu klik kita dapat mengawal walaupun surau jauh, masjid Betul. jauh. Tak apa, kita kat rumah je. Dah tertutup semua. Suisnya. Okey, cikgu. Taklah berlaku pembaziran, betul tak Irfan? Betul cikgu. Kalau terlupa ke apa, kita ada telefon kita, tutup Betul, saja. ya. Irfan, Ya. bagi mata ganjaran lah. Berapa nak bagi ni? Untuk Nina. Kita bagi 2. Dua Sebab bintang. bacaan luas ni. Okey, tahniah Nina. 2 bintang sekarang ni Abang Irfan tambah dekat sini. Jadi 3 sekarang ni. Ya, untuk Nina. Okey. Baiklah, kita minta seorang lagi lah untuk kongsikan. Baiklah, Oh, silakan. dah angkat tangan dah. Dah angkat tangan dah. Silakan, Zana ya Zana. tadi. Silakan Zana. Seperti yang saya baca dekat internet, saya tertarik untuk lihat pengaplikasi internet benda ni di negara luar. Contohnya di Dubai. Bagaimana negara Dubai menggunakan internet benda ni dalam trafik perjalanan. Maksudnya ketika di tol, mereka tidak berhenti seperti mana di Malaysia. Namun kereta boleh jalan sebegitu sahaja, namun kadar pembayaran tol masih lagi dilaksanakan. Oleh itu dengan ada internet benda ni mempercepatkan trafik perjalanan kita. Menarik tu. Menarik. Sampai ke Dubai cari cikgu maklumat. Ya, betul. Jauh Hebat. dia pergi, dia guna internet benda, buat pesanan, terbang ke Dubai, cari maklumat, balik semula Balik ke ke studio Malaysia. bersama kita, kan? Baiklah, maknanya Ya. tak adalah kesesakan jalan raya. Betul. Saya rasa lebih kurang kalau di Malaysia kita ada RFID cikgu. Saya rasa macam tu. Maksudnya boleh jalan terus. Ya, betul kan. Maknanya dekat semua lorong tol kali ni tak payah berhenti dah. Tak payah berhenti. Masing-masing laju, lalu je. Lalu Lalu je je. kan. Macam imbas pula kan dia punya pembayaran Betul, itu kan, betul. sistem imbas berlaku. Baiklah, cikgu seronok mendengar perkongsian yang dilakukan oleh murid-murid Zana kita. tadi cikgu, Ah. bagaimana ganjaran untuk beliau? Memandangkan Zana terbang jauh. Betul ke apa Dubai? kata kita bagi Berapa? 3 3 bintang. Amboi, seronok dia. Zana. Sebab pergi Dubai 3 bintang sekarang ni. Okey. Baik, terima kasih cikgu. Dan sekarang ni kita nak dapatkan rumusan Okey. okey. Rumusan oleh cikgu berdasarkan segmen kita sekarang ini. Silakan. Baiklah, maksudnya sekarang ni Irfan, cikgu gembiralah. Maknanya cikgu nak murid-murid mengaplikasikan internet benda ni dalam pembelajaran sehari-hari. Betul. Maknanya kita harus memanfaatkan internet benda ini kerana maklumat di hujung jari, segalanya di hujung jari. Dengan pembacaan luas, meneroka internet yang ada, kita dapat mencari banyak sangat maklumat. Tak perlu pun terbang ke Dubai, Tak betul perlu. tak? Hanya di hujung jari saja Ya. boleh dapatkan semua maklumat yang kita perlukan. Ya, maknanya murid-murid kita akan menjadi murid minda kelas pertama apabila mereka melakukan pembacaan luas. Jadi cikgu di sini nak menyerulah kepada murid-murid sama ada yang bersama dengan cikgu di studio ataupun yang sedang menonton Didik TV hari ini, kena banyak membaca anak-anak Betul. sekalian. Murid-murid perlu banyak membaca supaya kita dapat menambahkan pengetahuan dan meluaskan kita punya ilmu pengetahuan kita dalam pelbagai bidang, ya. Jadilah murid kelas pertama. Minda kelas pertama. Terima kasih cikgu atas perkongsian di segmen ini. Jadi untuk itu kita berhenti berehat dulu boleh? Boleh. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
KPN. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM khususkan kepada Bahasa Melayu tingkatan 5. Masih dengan topik kita internet benda, cikgu. Jadi perkongsian untuk segmen kali ini, apa pula perbincangan kita? Baiklah, terima kasih Ifan. Dalam segmen ini, cikgu akan berkongsi internet benda impak industri digital. Baiklah, Irfan dan murid-murid yang berada di rumah boleh buka buku teks tingkatan 5 Bahasa Melayu, muka surat 202 dan 203. Baik, di sini Ifan tengah pegang buku teks tingkatan 5 dan kita akan buka muka surat 202. Okey, Ifan selak dulu cikgu halamannya. Okey, ini dia. Sampai. Okey. Jadi, di sini apa yang kita perlu tahu, cikgu? Baiklah, kita nak sebut tadi impak industri digital. Baiklah, sebenarnya internet benda ini memberikan kesan. Impak tu sebenarnya kesan ya. Kalau kita dapat lihat kesannya ialah dalam bidang peruncitan dan pengurusan bekalan, pengangkutan dan logistik kan. Lepas tu perbankan, perkilangan dan pertanian. Kalau kita dapat lihat dekat sini, maksudnya internet benda ni mendatangkan kebaikan ya. Setuju. Jadi kita dapat lihat dekat sini melalui bidang industri perkilangan ya, kita dapat lihat penggunaan teknologi ya, yang memungkinkan kita menjadi negara pengeluar. Mungkin suatu hari nanti kita pengeluar kereta pintar. InsyaAllah kita doakan, cikgu. Betul. Okey. Dan dalam bidang pertanian pula dah semakin maju. Betul. Kalau zaman dulu kita guna tenaga kudrat yang ada, Irfan, untuk bercucuk tanam kan. Kali ini kita gunakan segala teknologi yang ada. Ya, dengan adanya kemudahan drone contohnya, nampak tu kat sawah padi tu. Diairkan sawah padi tu dengan hanya menggunakan drone mudahnya. Tidak perlu menggunakan tenaga manusia lagi dah. Ya, betul. Jadi maksudnya sekarang ni segala kerja semakin mudah. Ya. Okey, dan kalau dari aspek pengangkutan dan logistik pula, tadi kita kata memudahkan kita nak ke mana-mana lah dengan hanya membuat e-panggilan ya. Dan seterusnya peruncitan dan pengurusan bekalan dapatlah kita memudahkan kita untuk membuat pembelian secara dalam talian. Baiklah, sebenarnya Ifan, setiap kali kita membaca bahan bacaan ataupun kita mendapatkan maklumat ya, kita harus menterjemahkan bahan itu dalam bentuk grafik. Supaya kita dapat mengingat sesuatu fakta dengan mudah dan kita dapat menjelaskan, dapat menghuraikan dengan lebih baik apabila kita pindahkan maklumat itu dalam bentuk grafik. Jadi hari ini cikgu nak bawa murid-murid cikgu menghasilkan bahan grafik berkaitan internet benda ni, hasil daripada maklumat yang terdapat sama ada dalam buku teks ataupun melalui pembacaan luas mereka. Tapi kan ada internet benda, mudah saja. Mudah saja. Jadi cikgu nak mintalah murid-murid menggunakan aplikasi aplikasi Jamboard ke, cikgu? Belum lagi. Takkanlah Jamboard. Grafik. Infografik. Infografik. Maknanya menggunakan aplikasi PowerPoint untuk menghasilkan. Kan kalau dulu kita lukis-lukis Ifan, peta bulatan lukis. Sekarang dah ada komputer riba. Sekarang dah ada komputer riba. Kita buat sahaja dalam bentuk grafik yang lebih menarik. Tentulah menarik sebabnya kita ada aplikasi di internet yang boleh diguna pakai. Baiklah, kita sebenarnya anak-anak murid cikgu ni telah cikgu berikan tugasan lebih awal. Dah ada tugasan. Okey. Jadi kita nak tengoklah hasilnya menjadi ke tidak kan. Mereka memanfaatkan ke segala maklumat yang ada di internet untuk mereka hasilkan, luahkan, terjemahkan dalam bentuk grafik. Okey, kita lihat siapa yang nak berkongsi dengan kita. Silakan. Ya, Zana. Alia, cikgu. Alia. Okey, Alia. Baiklah, Alia. Berajuk dia, cikgu tak panggil tadi. Baiklah, Alia angkat tangan dulu. Baiklah, silakan Alia. Silakan. Sebentar ya cikgu, saya kongsikan skrin saya. Baik, silakan. Dan cikgu, melalui idea ini cikgu, bagus untuk mereka juga mempunyai satu pemikiran yang kreatif dan inovatif. Ya, dengan adanya internet benda ni, murid-murid kita akan jadi sangat pintar kerana mereka menggunakan maklumat yang ada dalam bentuk yang ada ilustrasi. Betul, ada gambar. Betul, ini ada gambar dah siap dah. Okey. Baik. Ini Alia punya. Okey, boleh Alia ceritakan, kongsikan kepada kami di sini, silakan. Okey, jadi impak internet benda dalam industri pertanian, yang pertama kita boleh lihat
mengukur kelembapan udara dan suhu. Yang kedua, menilai kualiti tanah dan jumlah siraman. Dan yang terakhir, menganalisis jenis baja dan tanaman. Jadi, dengan internet benda ni, kita dapat meningkatkan kualiti tanaman di samping kita dapat menjamin kesihatan pengguna. Baik, terima kasih. Jelas pembentangannya. Bagus, cikgu sangat tertarik kan dengan hasil daripada maksudnya dia menggunakan maklumat, lepas tu dia dapat menghasilkan Terjemahkan dalam grafik. Terjemahkan dalam. Maksudnya murid kita kan maksudnya memiliki pemikiran kreatif dalam menterjemahkan. Sebabnya Irfan, kalau kita biasa gunakan bahan grafik ni, kita biasa buat anak panah je. Betul. Yang mudah saja. Buat bulat, anak panah saja kan. Kali ni dia boleh letak gambar kerana adanya internet benda. Baiklah. Dan berkaitan dengan pertanian, dia letak juga warna-warna hijau. Sangat sesuai, Sesuai kan maksudnya. Adalah kan kalau dia letak warna apa Irfan? Kalau letak warna hitam tak sesuai, cikgu. Ya ke? Betul lah juga kan. Tak pokok warna hitam. Apa takutnya cikgu? Pokok warna hitam. Baiklah. Sebab tu dia letak warna hijau, cikgu. Nampak kat situ alam sekitarnya. Okey, cikgu, berapa bintang untuk Kita Alia? 2 bintang. 2 bintang untuk Alia. Alia. 1, 2, tahniah. Baiklah, seterusnya. Siapa pula nak kongsikan kepada kami? Kita dengar Huda pula. Huda. Okey. Agak-agaknya Huda buat pasal apa? Perkilangan ke apa kan? Kita lihat bahan grafik yang dihasilkan. Sila kongsikan dulu. Dengan menggunakan internet benda, Huda dapat hasilkan bahan grafik yang macam mana agaknya. Betul. Bagaimana rupa hasil grafik yang telah disediakan oleh murid cikgu. Okey. Baik, sekarang ni nampaknya Huda tengah cuba untuk kongsikan skrin. Ya. Okey. Nampak? Okey, cikgu. Ya. Silakan Saya Huda. nak kongsi tentang impak internet benda dalam perusahaan dan perusahaan bekalan. Okey, silakan. Antaranya ialah inventory stok barangan, inventory barang-barang atau sumber atau bahan yang disimpan oleh organisasi. Selain itu, cikgu, kita dah tak perlu dah menggunakan tunai. Kini kita hanya perlu mengimbas QR code yang disediakan untuk membayar. Betul, setuju. Akhir sekali, kita boleh membuat pembelian di atas talian tanpa perlu beratur panjang dan membazir masa. Baiklah. Betul. Okey, pembelian dalam talian ya, tanpa perlu beratur panjang ataupun membazir masa. Kita dah memang jimatkan masa, maknanya sekarang ni segalanya semakin mudah dengan adanya internet benda. Baiklah, berikan 2 mata ganjaran untuk Huda. Okey, 2 mata lagi buat Huda. Baiklah, kita nak dengar siapa pula ni? Huda pula cikgu tersasul saya. Okey, seterusnya. Zana angkat tangan tadi. Dulu. Zana dulu. Okey. Lepas ni Nina ya, sabar kejap Sabar Nina ya. Okey, Zana, kita dah. silakan. Kongsikan Zana. Okey, kita bagi sedikit masa untuk Zana kongsikan skrin yang disediakan. Irfan, zaman kita sekolah dulu tak merasa macam tak ni merasa. kan Saya Irfan? cikgu pergi depan, ambil kapur, lepas tu tulis. Zaman Irfan kapur lagi Kapur ke? lagi cikgu. Saya pun zaman tu juga. Cik. Tapi Baiklah. membesarnya dengan ada bawang putih lah lepas tu. Baiklah, maknanya nampak tak, maksudnya murid-murid sekarang ni beruntung. Maksudnya mereka nak belajar sekarang ni, segalanya ada di sekeliling mereka. Betul, segala cikgu. kemudahan pembelajaran ya. Apalagi dengan Didik TV. Ya betul, lagi mudah cikgu. Semua pelajaran ada di sini. Ya, betul. Okey, kita lihat kita- di skrin sekarang ni ada pengangkutan dan logistik. Silakan. Okey, untuk saya pula, saya mengambil pengangkutan dan juga logistik. Kerana apa? Sebab pengangkutan dan logistik ini, kita boleh mengesan pergerakan pengangkutan untuk kita mengelakkan lalat dalam lokasi penghantaran. Kedua, dengan adanya internet benda dalam pengangkutan dan logistik ni, kita boleh mengesan lokasi barang untuk meningkatkan keselamatan barangan kita agar tidak rosak, tidak pecah dan sebagainya. Dan akhir sekali, dengan adanya internet benda, kita boleh menyemak status penghantaran barang. Pembeli dapat mengetahui masa yang tepat untuk ketibaan barang. Contohlah macam cikgu tadi beli susu. Tak adalah cikgu tunggu lama-lama sangat sebab kita tahu susu tu nak sampai waktu bila. Betul. Abang Irfan yang kena ambil tadi susu cikgu kan? Susu kambing yang cikgu ada. Baik, terima yang kasih besar. Zana. Okey, Baiklah. ada lagi ke? Tak ada tu.
Tak ada dah. Okey, terima kasih Zana. Dan suka Irfan nak ceritakan bila nampak dia letak abang postman kat situ yang pegang barang tu sangat sesuai dengan tajuk dia, pengangkutan dan logistik, cikgu. Ya, betul. Baiklah. Kan? Menarik kan? Menarik. Semakin menarik. Pembelajaran akan jadi sangat menyeronokkan. Baiklah, kita teruskan dengan yang terakhir Sebelum lah. tu cikgu, Ya. berapa ganjaran? Jangan kita Cikgu, lupa. baiklah. Kita berikan 2 mata ganjaran. Okey, 2 mata ganjaran untuk Zana. 1, 2. Sampai nak tertutup dah nama Zana Ya, dengan tu mata banyak sangat ni. bintang-bintangnya. Baik, seterusnya. Masanya Silakan, untuk Nina. Nina. Ya. Kongsikan skrin dulu, silakan. Okay, kita saksikan pula apa pula Nina, grafik yang dihasilkan oleh Nina sendiri bagaimana. Wow. Okey, cantik. Perkilangan. Silakan. Nina boleh, Nina? Boleh je. Boleh je. Okey. Boleh nampak slide saya. Tak boleh lah, Nina. Ini boleh. Okey. Biarkan dia Okey. begini. Silakan. Okey. Grafik yang saya buat berkaitan dengan perkilangan. Perkilangan ini dapat mengawal selia penghasilan produk baharu melalui rangkaian mesin. Sebagai contoh, kita dapat memenuhi kehendak pelanggan dan juga dapat mengenal pasti masalah inventif dengan lebih mudah dan cepat. Seterusnya, kita juga dapat mengoptimumkan masa sebenar pengeluaran produk. Apabila masa kita dapat dioptimumkan, kita dapat membuat penghantaran dengan masa yang tepat. Seterusnya juga, apabila penghantaran dapat dibuat dengan cepat, peningkatan prestasi sesebuah syarikat kita menjadi dipertingkatkanlah. Dan seterusnya, akhir sekali adalah kawalan mesin secara automatik dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti produk. Justeru dapat mengurangi pemeriksaan manual dan secara berkala. Dan akhir sekali, dapat juga menjimatkan masa dan tenaga pekerja. Okey, terima kasih Nina atas Bagus. pembentakan yang sangat menarik. Ya. Ada pelbagai warna dan kita melihat tadi ada robot-robot di situ. Menunjukkan sesuai teknologi sangat sesuai, cikgu. Kan? Okey, industri perkilangan ya. Baiklah, 2 mata ganjaran. 2 mata untuk Nina. Okey, jadi kita nak berhenti berehat seketika. Kita jumpa lagi dalam TV KPM selepas ini. Satu lagi bintang jatuh pula. Okey, selesai. Okey. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM Bahasa Melayu Tingkatan 5 bersama dengan siapa? Tentunya Cikgu Masitah di sini. Jadi Cikgu, untuk segmen yang seterusnya ini, apa pula perbincangan kita? Baiklah Irfan, cikgu nak teruskan internet benda merekayasa perenggan. Tadi cikgu dah bagi kerja rumah dekat ada tugasan untuk saya tadi, betul? Ada tugasan untuk Ya. Irfan. Baiklah. Tentu murid-murid yang sedang menonton Didik TV hari ini nak tahulah apa itu merekayasa. Betul tak? Apakah Baik, maksud cikgu. merekayasa? Okey, rekayasa ni sebenarnya mengikut PRPM, maksudnya adalah unsur-unsur ilmu, penerapan unsur-unsur ilmu. Dan dengan topik kita pada hari ini, maksudnya kita menerapkan ilmu-ilmu tentang internet benda ni dalam penulisan kita menjadikan satu perenggan. Lama. Macam mana cikgu? Terbaik tak? Nak ganjaran tak ke saya? Ya, untuk Irfan bagi ganjaran. Letak kat bintang. Letak Sematkan bintang di kat sini, hati. Ya, sematkan di hati. Alhamdulillah. Baiklah. Okay, itulah maksudnya merekayasa, cikgu. Ya, terima kasih. Betul. Jadi, hari ini kita nak teruskan dengan menghasilkan penulisan perenggan. Ya. Okey, untuk segmen ini cikgu nak berpesan sedikit Silakan. kepada murid-murid ya untuk menulis karangan, bagi karangan respon terhad ya. Kalau kita nak buat respon terbuka tak sempatlah Irfan ya. Untuk respon terhad ini, okey, murid-murid perlu merancang penulisan mereka. Merancang penulisan tu maksudnya sebab apa kena rancang? Kerana murid-murid mesti patuhi arahan. Dalam soalan karangan respon terhad ini, murid-murid diberikan antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Dan tak boleh kurang Irfan. daripada 150. Ya, betul. Kalau nak dapat cemerlang, kenalah tulis hampir 200, Hampir betul 200, tak? betul. Jadinya
Untuk karangan respon terhad yang cemerlang, cikgu nak sarankanlah nak beri cadangan agar murid-murid menghasilkan 4 perenggan. Baik. Cukup Irfan dengan 4 perenggan. Yang pertama pendahuluan. Kena ada, wajib ada Wajib pendahuluan. ada kan. Lepas tu perenggan isi dan perenggan penutup kan. Untuk perenggan pendahuluan sebaik-baiknya murid hasilkan lebih kuranglah anggaran perkataan 30 hingga 40 patah perkataan. Baik. Yang itu namanya kita kena rancang Irfan. Kemudian isi pertama 50 hingga 60 patah perkataan dan isi yang kedua 50 hingga 60 perkataan. Okey, untuk isi ada 2 perenggan cikgu ya. Ya, isi. 2 perenggan berbeza. Sebab isi berbeza. Jadi sebaik-baiknya buatlah dalam perenggan yang berbeza ya. Okey, kemudian kita buat penutup juga dengan 30 hingga anggaranlah 30 hingga 40 patah perkataan ya. Jadi maknanya apabila kita tulis, kita rancang penulisan, kita dapat menghasilkan satu karangan yang sangat baik Irfan. Dan kan kata kena patuhi arahan iaitu tidak melebihi 200 patah perkataan. Kena kira lah Irfan. Oh, kena kira. Kena kira. Betul lah ada kalkulator kat situ. Ya, kena kira. Okey, jadi taklah 1 2 3 terlupa pula kira lagi kan. Jadinya tulis kiralah kira 1 perenggan demi 1 perenggan. Cikgu, sekiranya ada murid-murid yang melebihi 200 patah perkataan, apa yang akan berlaku cikgu? Adakah yang belakang tu tidak akan dikira dan tidak akan dibaca atau bagaimana? Ya, betul Irfan. Kesianlah kan, sayanglah. Sayang. Tak kat situlah kosakata menarik, ideanya di situ ya. Jadi murid-murid harus mematuhi bilangan patah Rancang betul-betul. Ya, kan? Okey, untuk perkataan yang dikira sebagai satu perkataan, contohnya peribahasa. Walaupun panjang-panjang Irfan, di mana ada kemahuan di situ, ada jangka panjang. Kira satu. Itu kira satu. Faham? Kan? Kata ganda dikira sebagai satu perkataan, kata nama khas juga dikira sebagai satu perkataan dan juga kata sendiri dan ke ya. Baiklah, kita teruskan Irfan ya. Cikgu nak kongsi sedikitlah. Bila nak rancang penulisan, kenalah ada teknik-teknik atau formula-formula untuk tulis. Tak adalah kita terfikir-fikir nak tulis apa lepas dia betul kan. Jadi murid-murid sepatutnya sudah ada teknik menulis perenggan ini ya. Kalau untuk pendahuluan cikgu kongsikan tehu kaku tema. Okey, tema. Dalam karangan tu mesti ada tema. Okey, maknanya dalam ayat pertama tu mesti ada tema. Kemudian kita huraikan ayat pertama itu, huraikan tema dan kemudian masukkan ayat kata kunci dalam sebagai ayat ketiga. Cukup Irfan dengan 3 ayat kita dapat menghasilkan 30 hingga 40 patah perkataan ya. Dalam proses menulis juga, okey, murid-murid ada banyak sangat formula sebenarnya ya. Cikgu kongsikan ismeco kakunlah sipe. Macam bunyi Bollywood sikit. Macam bunyi Bollywood sikit tapi sangat kena apabila kita nak menulis isi cikgu. Ya, isi. Mengapa? Kemudian berikan contoh, berikan kata kunci lain. Kemudian simpulkan isi dan berikan penegasan. Sama ada kita nak beri penegasan ataupun kita nak kaitkan dengan peribahasa kan. Dan seterusnya boleh juga gunakan teknik lain. Macam teknik yang kongsikan itu ialah teknik yang diperkenalkan oleh Kit Celik Mengarang Selangor, juga ada di internet. Maknanya murid-murid boleh cari pautan itu. Saya pernah dengar cikgu tahu cokep ni. Ya, betul. Pernah dengar. Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegasan. Dan untuk menghasilkan penutup pula kita gunakan ruca-caka. Amboi. Macam lagu caca-caca. Caca-caca kan. Ruca-caka. Okey, apa itu ruca-caka tu cikgu? Ruca-caca tu maksudnya ruca-caka ni kita rumuskan dulu. Untuk ayat pertama. Dalam peringkat penutup ni ayat pertama kita rumuskan. Kemudian kita beri ayat cadangan. Biasanya ada perkataan perlu, harus, mesti kan. Berilah ayat cadangan pertama dan ayat cadangan kedua. Kemudian kita berikan kesan. Apabila cadangan itu dilaksanakan, apa kesannya? Baik. Jadi murid-murid terbimbing untuk menghasilkan penulisan karangan yang lengkap ya. Okey, Irfan, cikgu teringatlah sahabat cikgu. Sahabat cikgu ya. Ya, yang juga pernah bersiaran di Didik TV. Ingat tak Irfan? Siapa tu cikgu? Siapa itu? Agak-agak siapa cikgunya? Cikgu, rakan penyampai cikgu Zainab juga Cikgu pernah Zainab. kongsikan formula Tehui untuk pendahuluan. Jadi murid-murid boleh layari internet untuk menyaksikan semula rakaman yang dilakukan ataupun siaran yang telah dilakukan untuk penulisan karangan respon terhad ini. Okey, Tehui maknanya berikan tema, berikan huraian dan isu. Ini satu teknik yang menarik juga yang boleh kita aplikasikan. Kalau Irfan perasan kan, bilangan patah perkataan dia 37 patah perkataan. Tapi semua lengkap cikgu. Kan? Jadi kenalah tadi dengan anggaran tadi kan 30 hingga 40 patah perkataan. Lepas tu I syukur. Tu cikgu Zainab. I syukur maknanya apa? Isi, huraikan dan beri kesan. Okey? Kemudian kita lihat untuk penutup saraha. Maksudnya berikan saranan. Lepas tu apa tu? Berikan, simpulkan saranan dan harapan ya. Baiklah. Jadi murid-murid boleh sebenarnya banyak maklumat, banyak
formula, banyak teknik yang boleh digunakan. Yang penting murid kena mengasah lah teknik mengarang, menghasilkan karangan itu Kena banyak sendiri kan. latihannya. Ya betul, kena banyak buat latihan. Jadi dah belajar, kena tadi buat grafik kan, kita nak teruskan dengan buatlah penulisan karangan dalam perenggan. Baiklah, kita teruskan. Setiap murid diminta hasilkan penulisan dalam satu perenggan yang terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Okey. Untuk memudahkan, cikgu dah mintalah murid-murid ni untuk masuk ke pautan Jamboard kita supaya kita dapat lihatlah murid-murid kita menulis, mengarang, menggunakan ataupun mengaplikasikan maklumat yang diperoleh dalam tajuk kita, impak internet benda dalam industri. Kita nak murid kita boleh menghasilkan penulisan daripada perbincangan kita berkaitan dengan impak internet benda dalam industri. Cikgu, bagaimana yang mereka perlu siapkan? Pendahuluan ke, isi ke, penutup atau bagaimana? Kita bahagi-bahagi. Bagi-bagi, bagi-bagikan. Okey. Jadi murid-murid boleh masuk ke pautan Jamboard dan cikgu telah berikan tugasan mereka di pautan Jamboard tersebut. Baik, kita lihat dulu pautan kita lihat Jamboard. sama-sama. Okey, cikgu dah berikan nama tu. Dah ada nama, dah ada tugasnya. Ya, ada tugasnya. Cikgu berikan siapa tu? Cikgu berikan Alia. Okey, cikgu berikan Alia. Untuk buat pendahuluan. Huda, beri isi yang pertama. Nampaknya Nina dah bersedia. Kemudian Zana pula. Okey, untuk penutup. Baiklah. Yang ini cikgu nak beri contoh. Tapi dia tengah masih menulis. Okey. Tak apa, Sabar dulu. Kita akan masih dengan risau. Jadi, murid-murid boleh mula menulis lah. Sebelum tu, Ifan nak tanya. Dah bersedia ke belum nak buat perenggan? Dah. Okey, dah bersedia untuk merekayasa? Okey, kalau dah bersedia, boleh mulakan sekarang di aplikasi Jamboard. Okey. Kita lihat sekarang ni Alia akan buat pendahuluan. Dan isi oleh siapa tadi cikgu? Alia untuk isi. Alia kita beri pendahuluan. Untuk isi. Untuk isi kita beri siapa tadi ya? Kita berikan kepada Huda dan Nina. Kemudian Zana untuk penutup. Ya, okey, baiklah. Okey, baik cikgu. Sementara mereka ingin mengisikan Jamboard kita tu, apa kata kita berdiskusi sikitlah dari segi teknologi, mengikut peredaran masa. Macam cikgu kalau boleh lihat di sini, kita ada beberapa jenis telefon yang memang datangnya dari zaman dululah orang kata, lama punya ni. Ini Fat, susah nak dapat tu, susah nak cari tu. Ya ke? Ini cikgu jumpa kat mana? Cikgu buat panggilan, tanya kawan-kawan cikgu kan. Alhamdulillah cikgu ada kawan-kawan pengumpul koleksi barang lama ni. Jadi cikgu pun katalah, cikgu minta telefon, segala barang antik yang nak diberikannya. Semua ada? Setrika kan. Cikgu kata dah. Cikgu nak internet benda saja. Cikgu kalau boleh kongsikan, kalau yang telefon begini, tahun bila cikgu? Lama Ifan. Lama Rasanya kita dalam 19 dah terkini. Betul. Dalam 18-20-an macam tu kan, kita ada yang jenis yang antik macam ni kan. Betul. Dan kalau bila Ifan cerita dekat sekarang Ifan tengah pegang ni, berat cikgu. Pemegang telefon ni pun berat gagang dia. Ya Ifan. Maksudnya sekarang ni kita bila adanya teknologi, maksudnya kita makin ringan, makin kecil pula telefon yang kita boleh bawa. Bukan saja tablet dan komputer riba juga kan. Makin kecil saiznya. Kalau zaman dulu komputer besar cikgu. Ya. Tadi Ifan, cikgu nak bawa komputer yang belakang tu, yang besar tu, yang lama tu kan. Berat sangat kot nak bawa. Tapi betul lah kan. Cikgu kata okey, tak apalah, tak muat nak masuk kereta kan. Jadi cikgu kata okey, barang-barang tu ada juga dulu kalau kita tengok macam komputer kan menggunakan disket. Yang itu. Kawan cikgu masih lagi menyimpan koleksi-koleksi barang-barang yang lama ini. Maksudnya kita sangat beruntung, kita sangat bersyukur bahawa kita hidup dalam zaman ini. Betul, kalau dulu cikgu. tu nak tanya khabar, tulis surat. Ada bedak dalam surat tu macam biasa je. Terkenang semasa Jangan cikgu dulu. macam-macam rahsia ni. Betul kan? Sekarang ni dah tak tulis-tulis surat dah, terus saja hantarkan pesan. Kita boleh buat panggilan. Betul. Video juga kan. Di mana juga kita berada. Ya, betul. Okey cikgu, nak tanya juga dari segi kepentingan untuk kita perubahan teknologi daripada dulu sampai sekarang ni cikgu kepada murid-murid kita. Bagaimana cikgu?
kepentingannya? Maksudnya sekarang ni dengan adanya internet benda ni, sesi pembelajaran berlangsung dengan lebih baik lagi. Termasuklah Didik TV KPM. Ya, betul ya. Maksudnya kita dapat menggunakan banyak maklumat ya. Murid pun mudah mencari maklumat dan menjadikan sesi pembelajaran menyeronokkan ya. Nampaknya cikgu lihat tadi Alia dah bersedia. Okey, Alia dah bersedia. Nampaknya Huda masih sedang cuba menaip di situ. Tak apa. Kita teruskan perbincangan ya. Boleh cikgu, kita mulakan dengan Baiklah, Alia kita dulu. mulakan dengan Alia. Baiklah Alia, sila bacakan pendahuluan yang telah dibina, okey, yang dihasilkan. Okey. Pendahuluan yang saya dah bina. Internet benda merujuk kepada segala peranti elektronik yang berkomunikasi antara satu sama lain melalui internet. Pengaplikasian internet benda dalam sektor perindustrian telah menjadi pemangkin kemajuan sektor ini. Internet benda telah memberikan impak yang besar terhadap sektor perindustrian. Bagus. Terima kasih Alia. Ya. Dia mulakan memberi definisi internet benda, cikgu. Ya, betul. Ini satu teknik mengarang. Kita mulakan ayat pendahuluan kita dengan memberikan definisi. Jadi maknanya dengan adanya bantuan buku teks tadi, murid-murid dapat mengolah ayat itu untuk menghasil penulisan berkaitan dengan impak internet benda dalam industri. Baik, Okey, cikgu, dekat seterusnya? sini. Ya. Bagi mata ganjaran dulu. Bagi dulu, cikgu. Irfan. Okey, boleh. Kita bagi dulu. Baiklah, Berapa kita nak bagi berikan kepada Alia? 2 mata ganjaran. Dua kepada mata Alia. ganjaran. Okey, kejap ya. Alia tadi. Alia. 1, 2. Baiklah. Tahan ya. Jatuh pula dah. Tak apa. Abang ambil lagi 1. Kita nak lekat pula bintang ni di sini. Ya, baik. Okey. Kita teruskan. Okey, kita lihat siapa yang dah siapkan dia punya. Yang kedua. Okey, kita tengok Okey. Nina dululah ya. Nina dulu, Huda boleh? masih sedang berusaha untuk masuk ke pautan Jamboard. Okey. Okey. Impak internet benda dalam industri. Sejajar dengan itu, tapi sebenarnya dia tadi ada isilah lain. Betul. Isi yang kedua, kita teruskan dengan Isi impak yang internet kedua benda. dulu. Dah, isu yang kedua ya. Sejajar dengan itu, internet benda juga dapat memberi impak dalam industri pertanian. Maknanya Nina menggunakan maklumat yang diperoleh dalam pembacaannya, iaitu impak dalam industri pertanian. Dan ada Sebagai contohnya contoh, penggunaan drone yang dapat digunakan untuk mengukur kelembapan udara dan suhu. Di samping itu, drone juga dapat menilai kualiti tanah dan dapat menganalisis jenis baja dan tanaman. Hal ini dapat memberikan kemudahan kepada pemilik tanah, justru dapat menjimatkan masa dan tenaga manusia. Kesannya, penggunaan internet benda dalam industri pertanian ini dapat membantu menjana pendapatan lumayan dalam pelbagai sektor pertanian. Wah, bagusnya. hebatlah, cikgu. Ya, alhamdulillah, ada contoh, ada penegasan, ada huraian ya. Lengkap semuanya. Ya, betul. Jadi okey, cikgu gembira melihat murid mampu atau boleh menulis dengan baik. Cuma cikgu nak bagilah satu idea. Ya. Apabila kita dah gunakan perkataan impak dalam perenggan pertama tadi, untuk perenggan kedua kita tukarlah pula. Tukar, yang Kata sinonim. cerita. Ya, yang sinonim. Apa Contohnya, sinonim? Impak, cikgu. Kalau impak itu letak kesan. Bagus, pandai Rasa Irfan. biasa je, cikgu. Apa lagi, cikgu, selain itu? Okey, kita boleh gunakan akibat, implikasi, betul. natijah. Okey, baiklah kita teruskanlah Irfan. ganjarannya? Ganjaran. Berapa? Baiklah. Kita bagi Nina Berapa? 2 mata ganjaran. 2 Okey. bintang untuk Nina. Dah penuh dah, cikgu, kat Nina ni. Ya. Okey, Baiklah, seterusnya. seterusnya kita nak lihat, kita terus kepada Huda dah ada, cikgu, tadi? Huda dah ada ya? Ya, okey, betul. Dah ada. siap dah. Oh, Okey. alhamdulillah. Tidak dinafikan bahawa internet benda memberikan implikasi positif. Ni mungkin tersalah Rasanya kepada, cikgu. kepada dunia perbankan. Kini pengguna tidak perlu lagi pergi ke bank bagi membuat transaksi keuangan. Pengguna hanya perlu tertinggal kod perlu tu P itu tertinggal, perlu menggunakan peranti elektronik mereka dengan membuka aplikasi perbankan. Kesannya, institusi keuangan di negara semakin maju setanding dengan negara maju dengan adanya pelbagai kemudahan yang disediakan di hujung jari. Tegasnya, pengguna, salah eja tu, pengguna perlu memanfaatkan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan perbankan dengan adanya kecanggihan internet benda ini ya. Okey, tak ada sebenarnya, bukan salah Huda. Cikgu yang rancang. Cikgu pesan. Huda Cikgu minta katakan maaf diri ya. sendiri. Cikgu sengaja pesan dengan betul. Huda janganlah type betul-betul sangat sebab cikgu nak tunjukkan kesannya kepada murid-murid. Apabila kita menulis satu perenggan, Ifan, kita mesti baca balik ayat yang kita tulis. Betul. Pertama, kita kena kenal pasti kesalahan ejaan. Sebabnya
apabila kita melakukan kesalahan ejaan dalam penulisan kita akan menjejaskan banyak markah. Betul, Maksudnya rugilah kita dah markah. ada idea yang baik. Dah cantik dah idea tu. Huraian betul dah cantik, tiba-tiba ada kesalahan ejaan. Jadi, terima kasih Huda ya. Dah pakat-pakat dah tadi. pakat dah. Baiklah, terima kasih. Berapa bantang, Sebab dengan bintang pakatan ganjaran? yang dibuat tadi tu, jadi cikgu berikan 3 bintang untuk 3 Huda. bintang sebab dia dah tolong cikgu Ya, kan. tolong cikgu. Okey. Sebabnya, kalau kan nampaknya cikgu tak boleh nak terangkan Betul, adanya cikgu. kesalahan dalam penulisan. Ya, kadang-kadang murid kita bila menulis, dia tak perasan, dia tak baca dah apa yang Betul. ditulis. Jadi, akan adalah kesalahan ejaan, jadi rugi kat situ ya. Jadi, terima kasih. Kita tengok pula penutup yang dihasilkan Yang oleh seterusnya, Zana. silakan. Baiklah. Silakan Zana bacakan penutup. Sudah terang lagi bersuluh bahawa internet benda memberi impak yang besar dalam sektor perindustrian di Malaysia. Kerajaan Malaysia turut mencadangkan agar syarikat-syarikat industri dapat mengaplikasikan penggunaan internet benda bagi memudahkan urusan pengoperasian. Kesannya, seluruh pengguna dapat memanfaatkan internet benda dalam kehidupan seharian. Justeru, benarlah bahawa internet benda menyumbang terhadap pembangunan sektor perindustrian negara. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Irfan. bagusnya penutupnya. Ya. Kita berikan 2 mata ganjaran 2 mata kepada ganjaran. Zana. Baiklah. Okey. Okey. Nampaknya murid-murid dapat menghasilkan penulisan perenggan dengan maklumat yang mereka peroleh dalam buku teks ataupun melalui pembacaan luas mereka. Baiklah, Irfan, dah sempurnalah sudah. Alhamdulillah. Okey, latihan yang kita berikan kepada murid kita. Jadi, Dan sekarang ni cikgu nak minta pentaksiran keseluruhan ya. prestasi murid-murid cikgu untuk hari ini, silakan. Baiklah, jadi Irfan, cikgu gembira hari ini kerana murid-murid cikgu dapat menjelaskan internet benda dalam industri dengan baik serta menyenaraikan impak. Namun Irfan, jangan lupa bahawa tadi kita banyak membicarakan impak internet benda dalam industri dan kita lebih banyak menyentuh aspek positif. Betul. Baiklah, untuk seterusnya kita saksikan video sekejap lagi. Ada video cikgu bawakan. Jom kita saksikan dulu. Cikgu, tu video apa tu cikgu? Kenapa tu? Menakutkan. Apa tu kan? Baiklah. Internet benda juga menjurus kepada berlakunya penggodaman dalam sistem. Maknanya kita bimbang, internet benda ni banyak kebaikan. Namun adanya manusia yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan internet dengan menggodam maklumat yang terdapat dalam talian, melakukan penipuan atau jenayah cyber. Jadi kita menyerulah kepada murid-murid kita, kepada rakyat Malaysia agar menggunakan internet benda untuk kebaikan. Gunakan secara positif sahaja. Ya, betul. Cikgu nak tanya, bagaimana untuk murid di rumah mendapatkan latihan pengukuhan? Di mana cikgu? Ya, murid-murid boleh dapatkan latihan-latihan di portal Delima. Baik, terima kasih kepada Cikgu Masita kerana bersama Irfan hari ini dan harapnya ilmu telah diberikan memberi manfaat kepada semua penonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.